Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi nama saya Muhammad Nur Basit bin Zahari dan nombor matrik saya adalah 072456. Okay, jadi saya akan menerangkanlah tentang objektif kajian yang kami tumpukan selepas perbincangan tentang penciptaan bumi melalui ilmu wahyu dan sains. Okey. Jadi objektif kami adalah untuk menjelaskan secara terperinci berkaitan penciptaan bumi dari segi sains. Okey, kita lepas tu menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan penciptaan bumi, menghubungkaitkan proses penciptaan bumi dengan ayat-ayat Al-Quran dan menambahkan keyakinan umat Islam tentang penciptaan bumi dengan penjelasannya mengikut dalil-dalil Al-Quran. Jadi kita akan terangkan secara terperinci macam mana bumi ini diciptakan dari segi sains. Maksudnya macam mana sains menjelaskanlah teori-teori sains yang berkaitan dengan penciptaan bumi. Lepas tu kami akan masukkan segala jenis macam isu-isu yang berbangkit tentang penciptaan bumi, dan kami akan jelaskan secara lebih mendalam disandarkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, dan menambah tujuan kami buat benda tu untuk tambahkan lagi keyakinan umat Islam. Bila tengok, oh okey, jadi betul lah apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang penciptaan bumi yang begini-begini pada ayat-ayat yang tertentu. Okey, jadi itu saja. Assalamualaikum Itu saja daripada warahmatullahi saya. wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Hilmi bin Abdul Wahid, nombor matrik 072665. Seperti mana yang kita ketahui, bumi ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana kita boleh lihat di dalam dalil, iaitu summastawa 'alal 'arsy. Ya. Dan selain pada itu, penciptaan langit dan bumi telah menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengkaji akan kebesarannya. Itu apa yang saya ingin menerangkan. Dan seterusnya, maksud langit dan bumi adalah semua perkara yang ada di alam semesta. Ya, alam semesta termasuknya langit bumi. Dan seperti mana yang kita dapat ketahui di dalam Keratan Akhbar Kosma, kita dapat lihat Menteri Agama telah menyatakan bahawa sehari di sisi Allah bersamaan 1000 tahun dan di dunia, seperti mana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 47. Itu adalah mengenai fakta yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan seterusnya kita lihat pada konten sains pula. Pada era globalisasi, sejak dentuman besar iaitu Big Bang dari singularity, dan kita boleh lihat dia telah terpisah dari gaya graviti dari tunggal superforce. Itu adalah pembentukan bumi menurut sains. Dan seterusnya terbentuknya inflasi jagat raya yang kita boleh sebut sebagai cosmic soup. Ya, itu dia ada kesemuanya ada 6, tapi saya peringkaskan lagi. Dan akhir sekali setelah terjadinya semua perkara itu, yang menjadilah atom-atom menjadi molekul dan bintang-bintang sakti yang lain. Akhirnya terjadinya langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikon Faiz bin Abdul Halim, nombor matrik 074756. Dan nama saya Amir Faisal bin Muhammad Syukri, nombor matrik saya 072962. Hari ini kami akan membentangkan teori nebula. Apa itu teori nebula? Nebula ialah awan yang besar ataupun gas dan habuk. Seterusnya kita masuk kepada pencetus teori nebula. Marquis de Laplace ialah seorang sarjana Perancis dan polimet yang kerjayanya mempunyai kesan yang besar terhadap perkembangan falsafah. Dalam 5 jilid mekanik, beliau mengembangkan dan meringkaskan karya nenek moyangnya dari tahun 1799 sehingga 1825. Dengan bantuan pendekatan ini, pelbagai isu yang lebih luas mungkin dapat diselesaikan dengan menukar kajian geometri mekanik kepada satu berdasarkan kalkulus. Ini memain peranan utama dalam pembangunan tafsiran
Bayesian tentang kebarangkalian dalam statistik teori nebula. Okey, seterusnya saya akan memberitahu bagaimana teori ini berlaku. Jadi, Marco de Lepers dan Immanuel Kant, mereka menyangkakan bahawa terdapat satu bintang dan kabus, baca awangan telah berputar dengan laju dan akhirnya membentuk, dengan kelajuan itu membentuk satu graviti, terjadinya matahari yang panas dan dia berputar dan bercantum. Akhirnya matahari itu meletus dan telah mengasingkan batu-batu, dipanggil meteor lah, dan mereka masih berputar dan menjadi satu solar yang kita duduk sekarang ni, dan perkara ini berterusan berlaku sehingga hari ini, dan seperti itulah telah terjadinya teori ini menjadi berputar sehingga menjadi planet-planet lain. Jadinya bercantumlah awan dan kabus tu dan meteor bercantum menjadi planet bumi, planet yang lain lah seperti bulan dan sebagainya. Dan akhirnya telah terjadi sistem solar kita yang dipanggil sistem solar kita ni lah, yang ada matahari di tengah, ada bumi, ada planet-planet Uranus dan sebagainya. Jadi inilah teori yang berkaitan dengan sains dalam penciptaan bumi. Jadi sampai di sini saja teori berkaitan dengan sains. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nufal Zikri Muhammad Zuhairi, pelajar semester 1 Usuluddin, dan dengan kepujian saya ingin menyerahkan tentang dalil dan hadis penciptaan langit dan bumi. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Fahumnya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 lapisan langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Berdasarkan firman di atas, maka penciptaan bumi didahulukan dengan penciptaan langit. Sebagai contoh, kalau kita nak buat rumah, kita kena buat lantai atau tapaknya dahulu sebelum menciptakan bumbung. Ia sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayatu wan Nihayah, jilid 1/15. Hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal maksudnya telah menceritakan kepada kami Hajj, berkata Ibnu Juraj, telah mengkhabarkan kepadaku Ismail bin Umayyah dari Ayub bin Khalid dari Abdullah bin Rafi', iaitu budak Ummu Salmah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Baginda bersabda, Allah telah menciptakan debu pada hari Sabtu, dan menciptakan gunung ganang pada hari Ahad, dan menciptakan pohon pada hari Isnin, dan menciptakan segala yang dibenci pada hari Selasa, dan menciptakan cahaya pada hari Rabu, dan menebarkan binatang pada hari Kamis, dan menciptakan Nabi Adam alaihissalam setelah solat asar, dan pada hari Jumaat yang merupakan hari penciptaan di akhir waktu hari Jumaat antara asar dan malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Malul Azmi, nombor matris 072705. Dan hari ini saya akan sambung pembentangan iaitu tentang tajuk penciptaan bumi, bahagian tafsiran ulama daripada kumpulan saya. Dan insya-Allah saya akan bukakan bahagian ini dengan satu ayat Quran daripada surah Sajadah ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Surah Al-Azim, yang bermaksud Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan untuk rujukan ulama ini yang saya gunakan adalah daripada kitab tafsir Azhar daripada Buya Hamka, di mana di dalam surah Sajadah ini Buya Hamka mengatakan langit dan bumi itu dijadikan dalam tempoh 6 masa, dan dapat kita fahami bahawa 6 tempoh itu akan
ditafsirkan secara berbeza pada setiap era dan zaman. Hal ini kerana pada setiap era dan zaman itu akan muncul satu teori baru berkenaan dengan penciptaan bumi ini. Dan pada era globalisasi ini, pada era moden ini, ditafsirkan 6 sittati ayyam itu adalah sebagai suatu tempoh ataupun fasa ataupun proses. Maka sittati ayyam itu adalah 6 fasa ataupun proses kejadian bumi, dan hal ini kita dapat ambil iktibar akan tempoh 6 fasa ini kerana amatlah mustahil jika kita ambil secara hakiki, iaitu 6 hari, kerana bahkan janin sendiri Allah diceritakan di dalam Al-Quran bahawa tempohnya adalah 9 bulan. Jikalau sekecil-kecil makhluk itu, iaitu janin penciptaan manusia itu mengambil masa 9 bulan, apakah logik di akal manusia bahawa bumi itu akan terjadi dalam tempoh masa 6 hari? Wallahualam. Dan kerana itu ditafsirkan sittati ayyam itu adalah sebagai suatu fasa ataupun proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Sofi. Nombor metrik 072218. InsyaAllah saya akan bentangkan tentang isu semasa yang berkaitan dengan penciptaan bumi ini, iaitu isu flat earth. Pada poin yang pertama, flat earth ni sebenarnya adalah sekadar teori yang awalnya adalah bahan jenaka yang diciptakan oleh Dr. Rosenfinis pada tahun 2008. Akan tetapi teori ini dipercayai oleh sebilangan masyarakat daripada dulu sehingga kini. Seterusnya, teori ini juga merupakan kesalahfahaman pentafsiran ayat Al-Quran pada surah Al-Hijr ayat 19 yang bermaksud, dan bumi kami bentangkan dan kami letakkan gunung ganang serta kami tumbuhkan padanya segala sesuatu yang tertentu timbangannya. Bagi golongan yang mempercayai teori tersebut, mereka mentafsirkan ayat itu, yakni ayat daripada surah Al-Hijr, bahawa bumi telah diciptakan secara mendatar. Namun begitu, hal ini telah dijawab oleh Pensyarahkanan Pusat Kelestarian Turas Islami Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, iaitu Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah. Beliau mengatakan bahawa maksud ayat dari surah Al-Hijr itu bukan menunjukkan tentang kejadian bumi secara fizikal, namun hanyalah mengenai kehidupan di bumi. Selain itu, bagi membuktikan kesalahan teori flat earth, Dr. Syekh Muzaffar, iaitu seorang angkasawan Malaysia, pernah bersumpah bahawa bumi bukanlah berbentuk flat, akan tetapi berbentuk sfera. Dan bukti yang terakhir, iaitu terdapat banyak bukti yang membuktikan bahawa bumi berbentuk sfera. Contohnya, kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan yang hanya bisa dilihat dari lokasi tertentu. Sebagai contohnya, gerhana bulan. Gerhana ini hanya boleh berlaku ketika bulan purnama dan apabila matahari, bumi dan bulan berada pada satu barisan yang sejajar. Ketika ini kita dapat melihat bayang-bayang bumi yang jatuh pada permukaan bulan berbentuk melengkung. Lengkungan ini membuktikan bahawa bumi itu sendiri berbentuk sfera. Seandainya bumi itu datar, maka bayang-bayang yang terbentuk di atas permukaan bulan itu semestinya dilihat seperti satu garisan yang lurus dan tanpa lengkungan. Selain itu juga, pembuktian bumi ini bulat melalui kejadian gerhana adalah dengan merujuk kepada kenampakan gerhana bulan itu sendiri. Kebiasaannya, kenampakan gerhana bulan ini terhad kepada satu-satu lokasi sahaja. Dalam erti kata lain, ketika berlakunya gerhana, hanya satu sahaja kawasan yang boleh melihat gerhana itu berlaku. Tetapi, di kawasan yang lain tidak dapat melihatnya pada masa yang sama. Ianya berlaku disebabkan terbit dan terbenam bulan berlaku pada waktu yang berbeza mengikut lokasi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.